Betul. Mana emang jauh kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa laysatin naru muhriqatan walasikinu qati'atan walad ta'amu mushbi'an fallahu huwal khaliqu wahdahu lakin ja'ala bimuradihi hadza sababan fi hadza. Baik, walaisatin naru, dan tidak adalah api itu muhriqatan yang membakar. Jadi api itu bukan dia yang membakar, tidak. Tu. Awak tu kita duk tengok kata api benda kering masuklah api itu terbakar. Bukan api yang membakar. Pasal apa yang membakar? Allah. Walasikinu, dan tidaklah pisau itu qati'atan yang memutus, yang memotong, tidak. Lepas tu kita duk tengok kalau benda tu kita hiris dengan pisau terpotong, siapa yang memotong kalau tidak pisau? Allah pada hakikat. Wala ta'amu, dan tidak adalah makanan itu mushbi'an yang memberi kenyang. Tu bukan makanan tu yang memberi kenyang, tidak. Pas kita makan kenyang sungguh. Oh, sedawa. Tu. Kata bukan makanan memberi kenyang, bukan. Siapa yang memberi kenyang pada hakikat? Allah. Maka kalau gitu siapa tu? Yang memperbuatkan segala pekerjaan tadi. Yang membakar, yang memutus, yang mengenyangkan. Fallahu, maka bermula Allah, huwal khaliqu, ialah Allah tu yang mencipta, sang pencipta, wahdahu, satu-satunya. Tu bukan Allah Ta'ala pakat dengan api untuk membakar dah. Bukan Allah Ta'ala pakat dengan pisau untuk memutus dah. Bukan Allah Ta'ala pakat dengan makanan untuk memberi kenyang, tidak. Bahkan api, pisau dan makanan tu pun Allah yang menjadi. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada api untuk membakar, tidak. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada pisau untuk memutus, tidak. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada makanan untuk memberi kenyang, tidak. Lepas tu siapa yang menciptakan segala benda tadi tu? Fallahu, maka bermula Allah, huwal khaliqu, ialah Allah sang pencipta, wahdahu, satu-satunya sang pencipta, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Lakin akan tetapi ja'ala, telah menjadilah oleh Allah Ta'ala bimuradihi, dengan ketentuannya Allah, haza, akan ini, akan mana? Akan nar. Haza, akan ini, akan yang tersebut daripada api, pisau, makanan dan apa sajalah, sababan, sebagai sabab yang ada saja,
fi hadza pada ini mana? Ini membakar, muhriqah, qati'ah, musybi'ah itu. Lakin akan tetapi ja'ala telah menjadilah yakni oleh Allah Taala, ja'alallahu Taala bimuradihi, telah menjadilah oleh Allah Taala bimuradihi dengan kehendaknya Allah, hadza akan ini, tu akan api, akan pisau, akan makanan tu sababan sebagai sebab yang berada juga fi hadza pada ini, yakni pada muhriqah, pada qati'ah, pada musybi'. Tu. Jadi bukanlah api membakar, bukanlah pisau memutus, bukanlah makanan mengenyang. Lepas tu di sisi adanya api, Allah Taala menjadikan kebakaran. Di sisi adanya pisau, maka Allah Taala menjadikan memotong tu. Tu. Di sisi adanya makanan, maka dijadikan kenyang. Apakah api, pisau dan makanan tu yang memberi bekas, memberi kesan? Tidak. Tu sekali-kali tidak. Bahkan haruh bagi Allah Taala yang nak membakar tanpa api. Haruh bagi Allah Taala nak memutus tanpa pisau. Harus bagi Allah Taala nak memberi kenyang tanpa makanan. Faham? Faham tak? Wa yajuzu dan haruh alla yujidal ihraqa ma'an nari. Wa yajuzu dan haruh pada akal ni. Wa yajuzu dan haruh pada akal alla yujidal ihraq, bahawa tidak menjadilah Allah Taala al-ihraqa akan kebakaran ma'an nari serta adanya api. Haruh. Api ada tapi tak terbakar. Haruh tak pada akal? Harus. Zamri cakap molek lagi. Harus tak? Haruh. Mari kata tak nak jadi Abu Jahal. Abu Jahal awak ada. Mana? Tak reti hukum akal. Hukum akal dengan hukum ada. Harus ya. Dalilnya mana tengok? Nabi Ibrahim tu masuk dalam api. Qul ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Ada. Jadi artinya bukan api yang membakar, tapi Allah. Harus bagi Allah Taala nak menjadikan kebakaran tanpa api ataupun api tanpa ada kebakaran. Boleh. Pada akal harus. Pada adat tu Allah Taala menjadi secara adat lah. Mana? Di sisi adanya api Allah Taala jadikan kebakaran. Itu hukum adat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ini sebagai dalil nakli, sifat wahdaniyah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum dan bermula Tuhan kalian, ilahun ialah Tuhan, wahid yang satu, bukan dua tiga. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia. Dia tu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Habis itu. Jadi banyaklah dari wahdaniyat ni banyak. Qul huwallahu ahad. Allah wahdah la syarikalah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, pasti binasa, hancur lebur langit bumi. Itu banyak. Banyak dalilnya. Habis. Wal hayatu dan sifat yang sifat hayat. Jadi kita ni bila sifat hayat dulu, sifat ma'ani. Wal hayatu dan bermula sifat hayat, sifatun ialah satu sifat, tusahihu yang mengesahkan lizati bagi zat. Yang mengesah tu fil aqli lah. Sifatu syartin fil aqli, sifat syarak bagi akal. Au ka'anna syarti fi ka'anna syart fil waqi', gitu. Ka'anna syarti fil waqi' ataupun sifatu syarti fil aqli, gitu. Wal hayatu dan bermula sifat hayat, sifatun ialah satu sifat, tusahihu yang mengesahkan lizati bagi zat,
allati yang bermula zat tu qamat biha yang berdiri adalah dengan dia zat. Tu anta'lama bahawa engkau ketahuilah. Anta'lama wa taqdira bahawa engkau ketahui dan engkau anta'lama wa taqdira bahawa engkau ketahui dan engkau engkau reti lah. Itu takdir itu mana reti lah. Engkau tahu dan engkau reti. Itu sifat hayat tu sebagai sifat yang mengesahkan bagi zat. Yang mana zat tu berdiri ada dengan dia zat tu oleh segala sifat. Itu maksud. Allati qamat biha yang berdirilah ia zat, yang berdirilah ia sifat biha dengan dia dengan zat. Anta lama bahawa engkau ketahui wa takdira dan engkau reti. Artinya kalau zat Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan hayat, artinya Allah Ta'ala tu mati. Maka kalau Allah Ta'ala tu mati, bagaimana kita nak tahu dan nak reti kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat sifat ma'ani yang lainnya? Mana qudrat, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Tu maka kerana tu dibilang hayat dulu sebagai sifatun tusahihu lidzati. Betul dah aku baca tu? Betul dah deh? Betul. Tusahihu lidzati allati qamat biha anta lama wa taqdira. Tu. Maka dibilangkan sifat hayat dulu tu supaya kita tu reti kata zat Allah Ta'ala tu zat yang maha hidup. Kenapa bersepakat di zat dia tu sifat berhidup? Maka bolehlah kita nak reti bahawa di zat Allah Ta'ala tu ada segala sifat-sifat ma'ani yang lainnya. Itu kerana tu dia kata wal hayatu dan bermula sifat hayat. Sifatun ialah satu sifat. Tusahihu yang mengesahlah ia sifat hayat tu lizati bagi zat. Allati qamat biha yang bermula zat tu berdiri adalah ia sifat hayat biha dengan dia dengan zat. Anta'lama bahawa engkau ketahui wa taqdira dan engkau tu mengerti. Qala Allah Ta'ala telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah oleh kamu di atas Tuhan yang maha hidup. Allati la yamut yang allazi la yamut, bukan allazi dah, allazi la yamut yang tidak mati. Jadi Allah Ta'ala tu zat yang maha hidup, tidak mati. Jadi kalau wahizan tu Tuhan dia tak hidup tak mati. Pelik kan tu. Tu dah ajar Tuhan dia, faham tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ustaz, anak dah forward, anak dah dapat send dah. Pada dekik ni kirah ni kepada apa namanya dia tengok dah senarai berapa orang lebih kurang tu CD berapa orang yang datang untuk pertemuan tu. Kita set betul lah. Boleh bagi sikit gambar sikit daripada PJ terang betul maklumat tentang Naam. Baik. Habis itu. Jadi sifat ayat tu tidak ada takluk. Maka sebab tu kita terjemah sifat ayat tu berhidup saja. Tak boleh nak terjemah dengan berhidup, menghidupi. Tak boleh. Faham? Baik. Wal qudratu dan sifat yang seterusnya ialah qudrah. Qudrah artinya pekuasa. Pekuasa tu, qudrah tu sifatun ialah satu sifat. Tusahihu li zati yang mengesahlah bagi zat anta fa'ala bahawa memperbuatlah zat wa tatruka dan meninggal perbuatlah zat tersebut. Tetapi sebenarnya dia tak masuk lagi sifat ma'ani ni. Sifat ma'ani ni nanti matan sebelah tu muka surat 9 tu. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu. Itu baru masuk sifat apa? Ma'ani. Ini baru dia bilang secara ijma' je baru ni. Jadi sifat qudrah tu ialah satu sifat yang mengesahkan bagi zat bahawa memperbuat dan meninggalkan perbuat. Qala ta'ala telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin ini
Qadirun, dialah zat yang maha amat berkuasa. Wal iradatu, dan sifat iradah. Mana Imam Jawa ni? Tak ada. Imam Jawa ni mana? Wal iradatu, dan sifat iradat pula. Sifatun ialah satu sifat. Sifat iradat ni terjemah dengan penentu. Sifatun ialah satu sifat, taqtadi yang menghendaki lah ya sifat, tarjiha akan memperkuatkan ahadil jaizaini, salah satu daripada dua yang harus, alal akhari, di atas yang satu lagi. Tu. Jadi Allah Ta'ala menentukan di atas satu makhluk tu dengan salah satu daripada dua perkara yang harus, yang saling berlawanan. Dia panggil mumkinatil mutaqabilah. Tu al-mumkinatul mutaqabilat. Ada 6. Mungkin yang saling berlawan-lawanan. Jadi Allah Ta'ala menentukan salah satu daripada dua perkara yang saling berlawan-lawanan. Mana? Contoh dia tentu zakuan tu tinggi, maka pendek dah. Gitu. Dia tentu zakuan tu orang Melayu, maka dia tidak orang Keling. Gitu. Dia tentu zakuan tu duduk di duduk ada, maka tak ada dah. Dia tentu dengan tak ada dah. Dia tentu dengan apa? Ada, tak ada? Kau yang ambil kereta? Yang ambil kereta? Kereta duduk mana? Kereta duduk bengkel? Yang ambil kereta? Berapa kereta? Berapa? Ya kau saya. Tahu apa lagi? Master pump. Master pump ke apa? Dia masalah dia buat dulu. Bateri tukar jadi sombak lalu kereta tu. Bunyi semua lah. Dia buat masalah. Qala Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, inna rabbaka sesungguhnya Tuhan engkau fa'alul lima yuri, mengerjalah ia lima akabarang yuri, yang menentulah ia Allah Ta'ala tadi itu. Tuhan, sesungguhnya Tuhan engkau memperbuatlah akan barang yang ia tentu. Gitu. Artinya di situ ada sifat iradah di zat Allah Ta'ala. Jadi semua dalil-dalil nakli itu mesti difaham dengan secara dilalah iltizamiyah. Wala ilmu, dan sifat yang seterusnya ialah sifat ilmu. Sifatun ialah satu sifat yang kasyifu, yang nyatalah biha dengan dia, dengan sifat ilmu ni, asyai, oleh sesuatu, inda ta'alluqiha, di sisi bertakluklah akan dia, akan sifat tu bihi, dengan dia, dengan syai tadi tu. Di sisi bertakluklah ia ilmu tu dengan dia, dengan syai tadi. Tu. Jadi sifat ilmu Allah Ta'ala tu nyata dengan sifat tersebut tu oleh segala sesuatu, di sisi bertakluknya sifat ilmu tadi tu dengan dia, dengan sesuatu tadi tu. Apa sahaja tak kira. Benda wajib Allah Ta'ala tahu di atas jalan wujud. Benda mustahil Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Dan tidak terdahulu oleh jahil sedikit pun. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Syai'in pada alim ni bukan syai'in macam qadir tak. Syai'in bagi qadir tu ialah mungkin makhluk, mumkinat ataupun makhluqat atau kainat atau apa sajalah masih wallah. Tapi kalau syai' pada sifat ilmu itu termasuk semua sekali. Minal wajibat wal mustahilat wal jaizat wal mumkinat wal makhluqat. Maksud habis? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Apa saja, benda wajib Allah Ta'ala tahu, benda mustahil Allah Ta'ala tahu, benda jaiz Allah Ta'ala tahu. Ini tak sama dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap syai', tiap-tiap sesuatu. Sesuatu tak apa? Mungkin, makhluqat, kainat,
tak? Kerana ta'alluq sifat kudrat tu kepada perkara yang mungkin. Adapun ta'alluq ilmu tu inkisyah mutlak. Nyata segala benda, tak kira apa benda pun. Benda wajib Allah Ta'ala nyata tahu, benda yang mustahil Allah Ta'ala nyata tahu, benda yang jaiz pun Allah Ta'ala nyata tahu. Maka innallaha bikulli syai'in, sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu apapun, tak kira benda wajibat au mustahilah au jaizat, alimun, dialah zat yang maha amat mengetahui, ai zatun muttasifun bil ilmi, mana zat yang bersifat dengan sifat ilmu. Baik. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai'in, sesungguhnya meliputilah dengan tiap-tiap sesuatu apapun ini, ilman, nisbah ilmunya Allah Ta'ala. Maka tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqaulun nazimin, maka bermula perkataan nazim, alimun bikulli syai', alimun bikulli syai'. Dalam nazam tu nazim sebut alimun bikulli syai'. Fallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bi itlaqi, wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy, qadirun muridun alimun bikulli syai'. Itu bermula perkataan bagi nazim alimun bikulli syai', ai, iaitu tafsirnya bagaimana? Sawaun kana mujmalan, sama ada syai', perkara syai', sesuatu tadi itu benda yang mujmal, au mufassalan, atau benda yang dikira satu persatu. Mungkinan kana, benda tu benda yang mungkin ke ada ia, au mumtani'an, atau benda mustahil ke? Mumtani'an itu mustahil. Au wajiban, atau benda wajib ke? Allah Ta'ala tahulah ke? Tak tersembunyi di dalam ilmu Allah Ta'ala. Faham tak? Itu. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh jahil, tidak terdahulu oleh belajar. Bukan ilmu nazari, bukan ilmu daruri, bukan ilmu badihi, bukan ilmu laduni. Bukan. Ilmu Allah Ta'ala ilmu mutlak. Tahu sungguh-sungguh. Ilmu dengan juz'i, ilmu dengan kulli. Ilmu yang tidak terdahulu oleh jahil. Mengetahui segala benda. Itu benda wajib Allah Ta'ala tahu di atas jalan wujud. Mana? Zat Allah Ta'ala tahu. Itu yang panggil zat Allah Ta'ala benda wajib. Sifat-sifat Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Berapa banyak sifat Allah Ta'ala? Allah lah yang maha mengetahui, kita tak tahu. Benda mustahilat mana? Benda mumtani'an tadi, benda yang tertegak. Anak bagi Tuhan, Allah Ta'ala tahu tak? Tak ada anak bagi dia. Tahu. Allah tahu tak? Tak ada ibu bapa bagi dia. Tahu. Itu. Tahu mustahil itu ku istihalah lah. Bukan tahu ada anak bagi Tuhan, bukan. Tuhan tahu anak bagi Tuhan itu tak ada. Tuhan tahu kata ibu bapa bagi Tuhan itu tak ada. Tuhan tahu kata isteri bagi Tuhan itu tak ada. Itu. Isteri bagi Tuhan itu mustahil. Tahu kata tak ada benda yang mustahil itu dia panggil apa? Tahu mustahil itu dengan jalan istihalah. Dan Allah Ta'ala tahu tu muafakat dengan benda tu. Ni contoh summary. Masa ni awak duduk di pondok, Allah Ta'ala tahu tak awak ada di pavilion? Masa ni, sekarang ni, waktu ni, Allah Ta'ala tahu tak awak ada di pavilion? Tahu? Tahu tak? Tahu juga? Berat mu ngucap alik. Mu ada duduk di pondok sekarang ni, betul tak? Sekarang ni Tuhan tahu tak mu ada di pavilion? Tahu tak? Ada. Bapa tak ada. Sebab? Sebab muafakat dengan benda. Faham tak? Kalau mu kata Tuhan tahu mu ada di pavilion lah, ni mu kata Tuhan jahil. Dah tak tahu hak sebenar. Faham tak? Tu. Macam abah awak lah. Abah bukan abah Zamri, abah berapa tak kira lah. Yang mari atas pondok, ingat anak dia duduk pondok berapa lagi. Macam Aisyah lah. Itu dekat mana, tak tahu mana hala. Abah dia ni kata, anak ayah duduk ngaji, tu bagusnya duduk sela pergi kitab, duduk ngapa, duduk nada. Kalau ayah duduk main beliak tu. Duduk main snooker tu. Main beliak. Tahu tak beliak? Tahu? Snooker. Tahu tak snooker? Beliak lah dia kan. Waduh. Ustaz pun panggil.
Pak cik tahu tak anak pak cik tak hari pondok tak duduk pondok lawan dah. Tak tahu. Saya tahu ya duduk pondok. Apa tak? Jahil tak ayah awak jadi? Jahil ya sebab apa? Tak tahu awak sebenar. Jadi kalau Tuhan tu tahu awak duduk pavilion sekarang ni Zamri, awak kata Tuhan jahil ya. Sebab apa? Sebab awak duduk mana sekarang? Duduk pondok. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala tahu tu muafakat dengan benda. Tuhan tahu Zamri duduk di pondok saat ni, Tuhan tak tahu Zamri duduk di pavilion. Tapi menyangka cakap itulah, mau gila habis orang. Ada juga Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tahu benda tak muafakat jahil tu. Ni. Batai hidung Zamri lagu tu. Tuhan tahu bila. Bila lagi Tuhan tahu Zamri batai hidung tu di lagu tu? Bila? Dah lama. Tolong jawab dia ni. Dah lama main masa tu. Jawab sedia kala lagi. Belum mu tu diberanak oleh mak mu tu Tuhan tahu dah. Tuhan tahu lakar dah. Dengan muka mu, dengan berapa orang ada bulu di pipi mu ni. Warna kulit tubuhmu, bentukmu habis. Bukan hatimu tu daripada perut makmu baru Tuhan tahu. Lagu ni yang ingat kau hidup kayak gitu. Kalau gitu jahil tu baik tak? Macam mu tengok tin oleh Facebook. Comel. Betul tak? Tu dah Zamri je suka kuat tu je lah tu. Senang nak tahu betul tak teka itu ni. Bagi jumpa di pavilion, Allah, pertama kaki muka. Artinya ilmu tu jahil. Tengok di Facebook comel. Pada Facebook pun gambar orang lain. Jadi sama dah hak mu tahu dengan hak hakikat sebenar. Tak sama. Jadi Tuhan tu bukan gitu. Tuhan tahu apa sahaja tentang diri kita ni. Zahir batin, semua benda. Apa saja. Sedia kala lagi. Ada Ifan. Sedia kala lagi. Tuhan tahu hidung awak kepek itu. Bukanlah ni baru Tuhan tahu. Kepek sangat hidungnya. Ingat kau kepek sikit je. Dah. Tuhan tahu sedia kala lagi. Faham tak Ifan? Itu. Habis. As-sama'u wal basaru. Habis itu dah. As-sama'u wal basaru dan sifat pendengar dan pelihat. Sifatani ialah dua sifat. Yazidul inkishafu bihima. Bertambah nyatalah dengan kedua-duanya sama dah basar tadi tu alal inkishafi bil ilmi, di atas nyata dengan ilmu. Itu. Jadi inkishaf bagi sifat ilmu tu inkishaf mutlaq. Kalau inkishaf sama basar tu inkishaf muqayyad. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mendengar dan melihat asal kata benda yang maujud, benda yang ada. Faham tak? Maka Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ada tak? Jadi sifat sama basar bertakluk tak pada benda wajib? Bertakluk tak pada benda wajib? Bertakluk tak Zamri? Zamri? Sifat Allah, zat Allah wajib ke sunat? Harus. Harus. Wajib. Dan zat Allah, sifat Allah ada tak? Ada. Lepas tu sama bahasa Allah Ta'ala dengar tak zat Allah dengan segala sifat Allah? Dengar. Jadi sifat sama bahasa bertakluk dalam benda wajib. Bertakluk lah. Apa? Nek. Aku nak ngajar stem marah lah. Cara apa? Itu ni. Tu. Jadi sama basar Allah Ta'ala tu bertakluk pada benda yang wujudi. Benda yang ada. Termasuk benda yang ada ni ialah setengah daripada makhluk, setengah daripada mungkin. Ada setengah daripada mungkin makhluk ni. Ada yang ada, ada yang tak ada tak? Ada mungkin yang tak ada. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin sayu jadu tak dijadikan lagi. Makhluk belum dijadikan lagi oleh Allah Ta'ala. Mungkin juga. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Allah Ta'ala tak dengar dah tok nenek kita hidup dulu di dunia dulu. Di dunia ni Tuhan tak dengar dah tok nenek kita. Tuhan dengar, Tuhan lihat tok nenek kitanya di mana? Di alam barzakh.
Tu. Sekarang ni kita ada. Kita tu dipanggil mungkin wujud ba'dal adam. Benda yang mungkin, mana benda yang terima ada, terima tak ada. Tapi ada setelah daripada tak ada. Faham tak? Ada setelah daripada tak ada. Jadi ada tak kita ni? Ada. Maka Tuhan mendengar tak kita di dunia ni? Mendengar. Tuhan melihat tak kita di dunia ni? Melihat. Tapi melihat, mendengar Tuhan bukan dengan mata. Faham tak? Dengan sifat melihat dan pendengar yang ada di zat Allah Ta'ala. Faham tak? Maka innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala maha mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarnya. Allah Ta'ala maha mendengar akan segala sifat-sifat yang ada di zatnya dengan sifat pendengarnya. Dan Allah Ta'ala maha mendengar sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Faham tak? Sama dengan Faham tu? Nabi qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wa huwa sami'ul basir, dan ialah Allah tu as-sami'ul basir, zat yang maha amat mendengar, zat yang maha amat melihat. Maknanya zat yang bersifat dengan sifat sam'un wal basaru. Zat yang sami, mana zat yang maha mendengar. Sami'un bisam'ihi, basirun bibasarihi, zat yang maha mendengar dengan sifat pendengar yang ada di zatnya, zat yang maha melihat dengan sifat pelihat yang ada di zatnya. Habis. Wal kalamu huwa sifatun azaliyatun qa'imatun bizatihi yu'abbaru anha bin nazmil makhsusi al musamma bil qur'ani wa bi kalamillahi ta'ala aidan. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima fa kalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin bal kalami qadimin la awwala lahu wala akhira lahu. Wa amma makna qawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ay asma'ahu kalamahul qadima bi jami'i a'dha'ihi min jami'il jihati wallahu a'lam. Berarti kalam dulu. Ahsan insyaallah untuk pertemuan untuk apa namanya bayan atau penerangan lebih detail lagi mengenai dengan na'am itu sendiri, insyaallah biar asatizah jelaskan, biar asatizah jelas permasalahan ataupun perkara-perkara yang ada soal jawab. Kita buat sesi soal jawab nanti insyaallah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faqala an-nazimu hiya, maka telah berkatalah oleh nazim, hiya, bermula ia akidah ni, aqidatus saniyah samaituha kharidatal bahiyah ni, hiya ialah latifatun. Tu lembut, latifatun ni lembut, saghiratun kecil, fil hajmi pada qadar orang panggil bentukannya, pada jisimnya kecil, nipis sangat ya sebenarnya. Mana tengok ada berapa lah ya sebenarnya. Kalau kira orang panggil mata kharidah sungguh dua lah lebih. Ni lain dah ni. Ni akidah Nasafi dah ni. Sebab itulah bulan Ramadan ni wajib kena ingat lah kan ni. Hamdi. Dengan Dayak. Oh Dayak Hamdi. Apa kamu? Ingat babi ni. Bulan Ramadan ni. Satu Ramadan perasa lalu. Habis lalu. Sorang-sorang ngadak. Sorang-sorang berdua ekor ya. Sikit lah kata.
Latifatun saghiratun fil hajmi. Itu dia kata. Halus dan kecil lah pada ukuran saiz tubuhnya. Itu. Kalau gitu latifatun tu ma'khuzun minal lutfi, diambil asal daripada perkataan lutfi. Ada lutfi sini, ada nama lutfi? Ada? Bukan nama lutfi ya? Nama apa? Mu'ah. Mu'ah lutfi. Betul Mu'ah? Mu'ana tak nama orang Wahwa dan ia al-lutfu tu, wahwa dan bermula ia al-lutfu tu diddul kasafati, ialah lawan bagi kasak. Diddul kasafati, lawan bagi kasak. Tahu tak? Kesak. Bukan kesak. Apa kesak? Kesak ada. Kesak ke kasak? Kasak lah, kasak. Lembut tu lawan bagi kasak lah bengong ni. Oh belak. Dah lembut lawan hari apa? Okey lembut lawan hitam pula beratmu. Lembut lawan kah? Kasak ah. Dah lembut. Oh lembut kasak hari ni. Kasak. Betul tak? Itu. Jadi wahwa dan bermula al-lutfu tu. Lembut-lembut tu didul kasafati, ialah lawan bagi kasak. Tu. Kalau gitu lutfu tu asal daripada fi'il madhinya latufa, min latufa. Macam min latufa lah. Tu lutfu tu asal daripada fi'il madhinya min latufa. Bukan min latufa dah. Latufa tu saja. Tu ni. Lutfu tu min fi'li madhihi, daripada fi'il madhinya latufa. Latufa tu bandingannya kakak rumah lah. Seperti wazan karuma, bukan kakak rumah dah. Ka tu kata tasbih lah tu. Ka tu tasbih pada pihak wazan tu sama. Latufa karuma fa'ula. Itu. Tu pada pihak timbangan neraca wazannya sama. Jadi apa? Itu fi'il madhi bagi lutfunya latufa. Atas wazan fa'ula karuma. Itu. Kalau gitu apa maknanya latih ni? Lutfun latifatun ni. Daqqa au raqqa. Makna laik lembut au raqqa atau halus. Halus boleh tak? Daqqa tu maknanya laik lembut. Laik atau lembut. Itu. Au raqqa ataupun halus. Raqqa tu mana? Raqiq. Mana? Halus. Tu macam debu tepung halus dia tu ni. Raqqa dia panggil. Kalau apa? Senang orang panggil apa? Nak uli wak roti ke apa, tu orang panggil debu tepung tu daqqa, dakik. Laik. Tu. Hai tak? Dakik, laik, ya belaka. Lembut ni. Kabila raqqa halus. Halus. Tidak kata kasar, nak kos butis-butis gitu gandum. Kasar gandum. Kalau wak roti wak jepuk kau gitu heret. Supaya ngah. Supaya ngah apa? Supaya ya. Kepuk oi. Kepuk gerah kau. Falutfu, maka bermula lutfu tu as-saghirul hajmi. Ialah kecil nisbah ukuran. Itu maksud lutfu latifatun di sini maknanya saghiratul hajmi, kecil nisbah ukuran. Warraqiqul qiwami, halus. Warraqiqu dan halus. Tu al-qiwami makna keteguhan atau perdirian, boleh tak? Warraqiqul qiwami, dan haluslah oleh perdirian atau keteguhan. Payah nak terjemah kata ni. Tu fallutfu, maka bermula lutfu tu as-saghiratul hajmi, ialah kecil nisbah ukuran. Warraqiqul qiwami, halus nisbah keteguhan.
perdirian, boleh tak? Atau perlurusan, boleh tak? Nah, halus nisbah perdirian, keteguhan, perlurusan. Boleh tak? Kiwam makna. Awis syafafu, atau lembut, atau telus, tembus. Boleh tak kata itu? Al-lutfu tu mana asyafafu. Fal-lutfu, maka bermula lutfu tu asyafafu, ialah telus, tembus. Allazi la yuhjabu, yang tidak ada hijab dinding, ma wara'ahu, akan barang yang di belakangnya barang. Tidak ada dinding. Mana misal? Kazujaji, seperti kaca. Jadi kaca tu, nah, orang panggil apa tu? Lutfu tu. Mana dengan mana asyafafu? Tembuh, nampak belakang. Tak? Melihat kaca, nampak dah belakang. Botol kaca, nampak dalam tu ada air banyak mana sini? Itu. Nah, jadi itu dia panggil apa tu? Kaca tu boleh juga dia panggil al-lutfu, boleh. Kalau lembut ke mana kaca? Bukan mana nak mana lembut tak? Nak mana syafaf. Apa syafaf? Yakni tidak ada hijab di belakang dia. Boleh nampak? Seumpama kaca, kazujaji, seperti kaca. Faiza maka apabila. Faiza maka apabila utliko. Faiza utliko, maka apabila diitlak. Diitlak sebenarnya mana usdu'mila lah. Apabila diistimal, digunakan bihazal makna, dengan ini makna, alallahi ta'ala, di atas Allah ta'ala. Mana? Kita kata Allah ta'ala tu al-latiful khabir. Betul tak? Al-latif. Allah ta'ala salah satu namanya Al-latif. Apa makna Al-latif? Ada yang terjemah yang maha lemah lembut. Lemah lembutnya Tuhan. Nanti ni. Nah, gini. Bukan gitu. Makna al-lutfu tu salah satu maknanya asyafafu. Allazi la yuhjabu ma wara'ahu aima. Kazujaji, seperti kaca. Kalau kita istimalkan al-lutfu, al-latif tu dengan makna tu pada nama Allah Ta'ala, lagu mana makna dia? Fa'iza utliqa bihazal makna ala Allah Ta'ala, maka apabila diitlaq, diistimalkan dengan ini makna di atas Allah Ta'ala, ini makna al-lutfu tu, asyafafu tu, fa maknahu, maka bermula maknanya makna al-latif, makna Allah Ta'ala tu yang maha lemah lembut. Apa makna? Al-alimu bi khafiyatil umuri, yang maha amat mengetahui dengan yang tersembunyi daripada segala pekerjaan. Tu. Kerana apa? Lima marra, kerana barang yang telah lalu lah. Mana barang telah lalu? Min tu bayang pada kata ma marra. Lima marra. Ma tu ma pada kata ma marra. Min daripada annal lafza, daripada bahawasanya bermula lafaz. Tu. Bermula lafaz mana? Lafaz al-lutfu tu. Lafaz al-lutfu tu. Lafaz al-lutfu, dia masuk ke al-lafza tu, sini ayat al-lutfu. Alif lam kata al-lafzu tu adalah makrifah. Pada rajak klik pada hasar duk bicaranya ialah al-lutfu tu. Lima marra. Kenapa kau dipakai makna alimu bi khafiyatil umuri? Kalau kita kata Allahu latifun, Allah Ta'ala yang maha latif. Apa makna yang maha latif? Al-alimu bi khafiyatil umuri, yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi daripada segala pekerjaan. Kenapa? Lima marra, kerana barang yang telah lalu. Mana barang yang telah lalu? Bayan pada kata ma marra. Min annal lafza, daripada bahawa bermula lafaz al-lutfu tu. Iza auhama, apabila memberi waham, memberi sangkaan, khilafal muradi, akan menyalahi yang dimaksud, fi haqqihi ta'ala, pada hak zat Allah Ta'ala, yuradu minhu, nescaya menghendakilah daripadanya, daripada lafaz tu akan makna lazimuhu, oleh makna lazimnya. Macam telah lepas dah lah, faham tak? Pada bismillahirrahmanirrahim dulu, ingat tak Hamdi? Apabila rahmat tu asal maknanya riqatul qalbi, lembut hati. Maka boleh tak pakai makna hakiki? Allah Ta'ala tu rahmat Allah, mana lembut hati Allah, gitu kah? Barak mung. Tak boleh pakai lah dengan makna hakiki. Kalau gitu kena pakai makna
lazim. Sama juga lah. Tu apabila al-latif itu makna hakiki itu tidak boleh dipakai pada Allah Taala. Nah, maka kena pakai makna lazim. Itu. Wa ammal latafa. Latafa tu bukan latifa qoya, okey. Latafa. Wa ammal latafa dan adapun latafa. Atas wazan nasoro, kana soro, seperti pada pihak wazannya kana soro, seperti wazan nasoro, fa'ala, latofa. Jadi kalau lutfu tu daripada latufa, maknanya tadi, baik tak? Apa kalau kita kata al-lutfu tu asal fi'il madinya latofa, bandingnya wazannya ialah nasoro, fa'ala. Famaknahu, maka bermula maknanya latafa tu ahsana wa an'ama, terbaik dan terlebih berbuat baik. Itu maknanya. Ahsana, terbaik, wa an'ama, dan yang berbuat baik. Itu maknanya. An'ama ni yang memberi nikmat, berbuat baik. Wa maknahu fi haqqihi ta'ala, dan bermula maknanya makna latafa bi makna ahsana wa an'ama ni fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Allahu latifun. Kita kata latifun ni, latifun tu daripada lutfu, asal daripada fi'il madinya ialah latafa dengan makna ahsana wa an'ama. Zahirun, terang nyata jelas dah, tak kena hurai apa-apa lah tu. Apa makna? Al-muhsinul munaimu. Allahu latifun, Allah yang maha latif, Allah yang al-muhsinul munaimu, Allah yang berbuat baik, Allah yang memberi segala nikmat. Itu mana? Ala ibadihi, di atas sekalian hambanya hamba Allah. Habis. Wa bihadza, dan dengan inilah alimta, telah mengetahuilah oleh engkau, wajah akan jalan, man, iaitu mereka, akan jalan man tu siapa mereka tu? Ulama. Man tu kena ke ulama, bukan man merah man, bukan. Man tu kena kepada ulama. Ulama mutahulah akan wajah jalanan ulama. Fassaral latifu, yang telah mentafsirlah ia man, yakni ulama tu akan perkataan latif. Bil alimi bi khafiyatil umuri, dengan yang maha mengetahui yang tersembunyi, dengan yang tersembunyi daripada segala pekerjaan. Wa wajaha ni atah perkataan wajahaman. Pasal sepepak baru lagi, wa bihadza, dan dengan ini takrir, wa bihadza ay hadza takrir, ya, dengan ini huraian, hadza syarhi, dengan ini syarah, alimta, telah mengetahuilah oleh engkau, wajah akan jalanan, man mereka, yakni ulama, fassara, yang telah mentafsirlah ulama tadi tu, akan al-latifu tu, bil birril muhsini, dengan berbuat baik dan berbuat keelokan, li ibadihi, bagi hambanya. Jadi kalau mu tahu lagu tu, tak ada hal lah. Jadi yang ada pelik lah bila mu jumpa ulama je duk tak syarah Allahu latifum bi ibadihi. Dia kata apa? Allahu latifum bi ibadihi, Allah yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Pelik kita. Tak payah pelik lah. Ulama yang mengatakan Allahu latifum bi ibadihi dengan makna Allah yang berbuat baik kepada hamba, itu bererti dia mengambil latufa dengan fi'il madinya latafa. Atas wazan nasara fa'ala, dengan makna apa? Ahsana wa an'ama. Selesai masalah. Jadi mungkin kena tahu asal daripada mana asal perkataan tu, barulah makna tu kita tahu. Allahu latifun innallaha latifun khabir. Contoh, sesungguhnya Allah tu latifun khabir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi daripada segala pekerjaan, dan yang maha mengetahui dengan teliti segala pekerjaan tersebut. Pelik kita. Mana hak ni latif pula, maha mengetahui dengan yang tersembunyi. Bermakna latufa daripada fi'il madinya ialah daripada lutfu daripada fi'il madinya latufa. Bimakna apa? Bimakna asyafafi, ar-raqiqi. Itu
Asy-syafafi. Nah, dengan makna apa? Tembus. Nah. Tu tembus, telus. Nah. Raqiq, halus. Nah, tahu dengan secara halus apa saja. Teliti. Nah, satu persatu. Itu mana? Nah, jadi tak pelik lah kita. Itu katanya syarih. Jadi dengan mutahu huraian lagu tu barulah mutahu. Kenapakah ulama yang jalanan ulama yang mentafsirkan al-latifu dengan makna alim bil alimi bi khafiyatil umuri. Dan mereka tahu juga jalanan ulama yang mentafsirkan al-latifu tu bil birril muhsini li ibadihi. Habis. Kalau gitu maksud hak nak bahas di sini apa maksud? Wal muraduhuna, dan bermula maksud dengan kata al-lutfu di sini annaha bahawasanya anna hadhil aqidah ni qalilatul alfazi, ialah sedikit je lafaz-lafaz. Mana banyak akidatul awam dengan qaidah bahiyah tu Hamdi? Akidatul awam, betul tak dia ya? Qalilatul alfaz, sedikit je lafaz. Tengok. Jadi yang dimaksud latifatun saghiratun fil hajmi ni apa maksud di sini? Qalilatul alfaz, iaitu sedikit je lafaz-lafaz. Au sil. Au gede tu. Sil. Taklah tu. Ausil satul alfaz. Sil satul alfaz. Apa sil satul alfaz? Atau dengan makna penarik padat segala lafaz. Padat. Lafaz dia tu padat-padat. Tak ada kola lain tak. Lafaz dia atas motek dulu. Itu mana? Apa? Sil satul alfaz. Tu. Atau maknanya apa? Latifatun ni wadihatuha ai wadihatu alfaz, terang nyata nyonya segala lafaz. Boleh belaka tu makna apa kita nak makan? Wal kullu, dan bermula tiap-tiap makna tak ada. Mana? Qalilatul alfaz, silsatul alfaz, wadihatul alfaz, sahihun. Betul belaka ya, betul belaka. Boleh pakai lah nak pakai makna lagu dia pun. Nah, mun nak kata kan? Mun nak kata wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha kharidatal bahiyah latifatun saghiratun fil hajmi. Ini ialah akidah yang sangat jelas yang aku pernamakan akan dia akan akidah ni kharidatal bahiyah, permata lu'lu' yang tidak ada nilaian yang nak dibeli, yang bercahaya bersinar-sinar. Yang mana akidah ni sedikit lafaz. Boleh kata saghir latifatun, okay? Sedikit lafaz boleh kata, atau penarik padat segala lafaz boleh. Tu. Atau jelas segala lafaz boleh belaka nak kata gitu, boleh. Wal kullu sahihun, dan bermula tiap-tiap makna tadi tu sahihun, betul belaka. Wa alal awwali, dan di atas yang pertama, ai wa in jaraina alal awwali, dan jika kita menjalani di atas pendapat yang pertama, mana? Qalilatul alfazi fa qawluhu saghiratun fil hajmi wallahu a'lam. Wa alal awwali. Kau boleh tu? Kau dah? 7 dah? 7 minit dah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala, sedikit kemarin itu wa ya'dila bi qalbihi antazakkuriha. Tu. Dan wa ya'dila, dan
dan memalinglah. Nah, biqalbih, dengan hatinya, hati manusia tadi itu, antazakkuriha, daripada memperingati akan dia, akan khawatir wal waswas, akan segala lintasan-lintasan yang tak baik, yang perkataan tu bila masuk dalam diri kita tu, kalau hak tak baik, itulah hak menerbitkan segala khawatir yang jahat dan segala waswas-waswas. Maka ketika tu kita tu jadi nak mempenatkan diri kita tu untuk memalingkan. Berkehendak bahawa nak memalingkan wa ya'dila, ai wa an ya'dila. Wa ya'dila ni atas pada kata hak lepas, atas pada kata yu'rida. Tu yahtaju ila an yu'rida anha wa ya'dila. Biqalbihi an tazakkuriha. An tazakkuriha. Jadi wataridu bisababihi, maka menghendakilah dengan sebabnya, dengan sebab kemarin tu, kalam yang tak baik, kalam yang jahat, kalam yang radian, yang tertolak, yang jahat, yang masuk dalam diri kita tu, mengheret dengan sebab dia tu khawatiru, oleh segala lintasan-lintasan fil qalbi, dalam hati, wa wasawisu, dan segala waswas. Waswas mana? Yahtaju ila an yu'rida anha, yang diperhajaklah kepada bahawa memalingkan daripadanya, wa ya'dila, dan bahawa membetulkan biqalbihi. Wa ya'dila ni mana membetulkan biqalbihi, dengan hatinya, hati insan tadi tu, antazakkuriha, daripada andil matruk, tinggal daripada mengingati akan dia, akan perkataan yang keji kemarin tu. Wa yasta'iza, dan diperhajaklah bahawa engkau tu menuntuti pelindungan billahi, dengan Allah Ta'ala, min syarriha, daripada kejahatannya, daripada kejahatan kalam yang jahat yang masuk dalam hati kita tu. Tengok, tidak jadi kepenat kita. Wala ya'man, maka dan tidak amanlah, tidak sentosalah. Wala ya'man, dan tidak engkau amanlah, janganlah engkau tu berasa aman, maknanya an yahmilahu, bahawa menanggungkan akan dia, bahawa engkau menanggungkan akan perkataan yang keji itu, ala baliyatin, di atas bala. Tak kena. Wala ya'man, dan janganlah engkau tu merasakan keamanan, an yahmilahu, bahawa menanggunglah akan dia, bahawa engkau tu ditanggungkan akan dia, ala baliyatin, di atas bala. Jangan kita berasa aman tu. Tak ada beres kita duk dengar perkataan keji masuk dari diri kita tu, kita rasa aman. Jangan. Wala ya'man an yahmilahu ala baliyatin, dan jangan engkau merasakan aman bahawa menanggunglah akan dia, bahawa engkau menanggungkan akan dia perkataan tu, ala baliyatin, di atas bala. Wa yuharrikahu. Dia apa pada kata ayahmila. Wa yuharrikahu, wala ya'man, dan janganlah engkau merasakan aman, an yuharrikahu, bahawa engkau menggerakkan akan dia perkataan tu, hatta yaqa'a, sehingga berlakulah akhiral amri, akan seakhir pekerjaan, akan yang terakhir daripada pekerjaan, fi afatin azimatin bisababi zalika, hatta yaqa'a, sehingga jatuhlah akhiral amri, akan yang akhir daripada pekerjaan, fi afatin azimatin, pada apa? Pada afat, pada kebinasaan, azimatin, yang sangat besar, bisa babi zalika, dengan sebab demikian itu, ai al kalam al qabih. Bisa babi zalika, ai bisa babil kalamil qabihi.
Jangan engkau merasa aman, wala ya'man, dan jangan engkau merasa aman ayyuharrikahu, bahawa engkau menggerakkan akan dia perkataan yang kecil itu, hatta yaqa'a, hinggalah engkau tu jatuh akhiral amri, akan pekerjaan yang akhir daripada pekerjaan, fi afatin azimatin bisababi zalika, ai bisababi kalamil qabih tadi tu. Jangan engkau merasa aman bahawa engkau menggerakkan akan dia perkataan tu sehingga engkau tu jatuh pada akhir pekerjaan, iaitu di dalam kebinasaan yang besar dengan sebab demikian itu. Walau kunta hafizta sama'aka, walau kunta, dan jikalau adalah engkau, walau kunta, dan jikalau adalah engkau, hafizta, engkau jaga, engkau peliharakan, sama'aka, akan pendengaran engkau, amma, daripada barang, la ya'nika, yang tidak memberi manfaat akan agama engkau, kunta, nescaya adalah engkau, an hazihil an hazihil mu'ani, ai masyaqqati, mu'ani itu makna masyaqqati, nescaya adalah engkau daripada ini kepayahan, ini kesusahan, mustarihan, hal keadaan menuntuti rehatlah engkau, fal yanzuril aqil fi zalika, maka wajiblah menilai oleh orang yang berakal, fi zalika, pada demikian itu, demikian apa? Demikian yang telah kami sebut, allazi zakarnahu, tu min matlubiyatil hifzil uzuni anis sima'i fi ma la ya'nihi, tu daripada barang yang telah menyebutlah oleh kami akan dia barang, daripada tuntutan memeliharakan telinga daripada mendengarkan pada barang yang tidak memberi manfaat pada agama. Wabillahi taufiku, dan hanya dengan Allah Ta'ala jugalah didapatkan taufik. Jadi kata Imam Ghazalinya, kalau mu tu jagakan pendengaranmu, tidak mendengar perkataan yang tidak ada manfaat pada agamamu, kunta an hazihil mu'ani mustarihan, nescaya adalah engkau daripada ini kepayahan, kesusahan. Mana? Mu kena tolak, kena betul semula hatimu, kena berpaling daripada perkataan tu, kena mujahadah lawan. Kalau telitah kena istighfar, minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan perkataan yang masuk dari diri kita, dari telinga kita, yang lekat dalam kepala otak kita tu. Tak ada lah, mustarihan lah mu tu jadi orang yang rehat. Fal yanzuril aqilu fi zalika, maka hendaklah memikir-mikirlah oleh orang yang berakal, fi zalika, pada demikian itu, pada demikian mana? Fi zalika, ai fi zalikal ladzi zakarnahu, pada demikian itu yang telah menyebutlah oleh kami hu akan dia, min matlubiyati hifzil uzuni min anis sima'i fi ma la ya'nihi, daripada tuntutan syaraknya memeliharakan telinga daripada mendengarkan pada barang yang tidak ada manfaat pada agama. Habis itu. Wabillahi taufiku, hanya dengan Allah Ta'ala jualah didapatkan taufik. Al-faslus salis fi bayani hifzil lisani. Fasal yang ketiga pada menyatakan memeliharakan bagi lidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.